نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا سيدنا يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري وبصيرتي اللهم فشفعه فيا. اللهم نور قلبي بنور معرفتك وهدايتك حتى أفهم ما أقول ويرحم ما أقول وينتفع ما أقول. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi kitab kita pada muka surat 38 tu. Bab yang keempat pada menyatakan dengki. Kat situ ke? Lama poting itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang keempat maknanya sifat hati yang kotor. Yang keempat adalah sifat dengki. Jadi terdahulu bicara kita berkait dengan sifat ini, mula-mula kita bincang berkait dengan anggota badan yang 7. Daripada matanya, telinganya, mulutnya, kemudian hidungnya, kemudian perutnya, kemudian farasnya, kaki dan tangan. Jadi di dalam kitab ini mula-mula dia bincangnya berkait dengan anggota badan tu. Dengan sebab apa? Dengan sebab daripada anggota badan inilah masuknya dosa dan pahala. Melalui perbuatan anggota badan inilah terkena seorang itu dosa dan juga pahala. Jadi akhirnya kalau seorang itu terkena baginya dosa, seorang yang buat dosa itu nanti Allah Ta'ala akan titik satu titik hitam ke dalam hati dia. Nuqtatun sauda, satu titik hitam. Jadi hasil daripada perbuatan anggota badan ini, kesan dia berikan kepada hati. Jadi dengan sebab kotor hati atau bersih hati, daripada situlah keluar daripada hati tadi sifat-sifat kotor. Sekiranya banyak kotor, sekiranya melampaui kotor itu penuh dalam hati, jadilah hati tadi bersifat dengan segala sifat-sifat yang kotor. Kalau hati itu bersih, maknanya anggota badan kita itu dia buat perkara-perkara kebajikan, perkara-perkara yang melaluinya dapat pahala. Jadi bersih hati tersebut. Keluarlah daripada hati tadi sifat-sifat yang bersih. Itu asal usul bagi perbincangan di dalam tasawuf. Mengapa seorang itu hatinya kotor dan mengapa hatinya bersih? Dan hasil daripada hati yang kotor itu akan keluar sifat dan tingkah laku yang kotor pula. Begitu juga hati yang bersih akan keluar daripadanya sifat yang bersih dan tingkah laku yang baik. Itu asal bagi hati itu. Dan kita telah lalui sifat hati ada yang 10 mazmumah. Dan yang kita dah bacanya berkait dengan yang pertamanya syarhut ta'am, sangat suka makan. Itu setengah daripada sifat hati yang tidak baik. Yang keduanya syarhul kalam, iaitu banyak suka sangat bercakap. Yang ketiganya sifat pemarah.
Jadi kita masuk pula sifat hati yang kotor ini, yang mazmumah ini, yang keempat. Tujuan dia untuk kita tahu sifat hati yang kotor ini, untuk kita jauhi sifat ini. Bab yang keempat pada menyatakan dengki. Bermula dengki itu, dia nak bagi takrif, dia nak bagi tahu pada kita apa makna dengki. Iaitu mencita-cita akan hilang nikmat daripada orang lain, sama ada nikmat dunia atau nikmat agama. Seorang itu dia tak boleh nak tengok orang lain dapat nikmat, dia rasa dengki. Apa makna rasa dengki? Kalau boleh dia nak nikmat itu hilang daripada orang itu, dan orang itu tidak merasa nikmat, bahagia, tak ada. Atau mencita-cita akan turun bala atasnya. Kalau boleh biarlah orang ni kena bala. Dia tengok orang ni dapat nikmat banyak-banyak, dia rasa dengki. Padahal takrif ni tak cukup lagi ni. Takrif bagi dengki sebenarnya iaitu dia cita-cita, dia nakkan, hati dia tu nakkan atas hilang nikmat dan berpindah nikmat tu pada dia. Kalau boleh, orang ni tak layak ni dapat gini sekali nikmat ni, tak layak ni, aku kok layak, begitu. Ataupun cita-cita dia atas kena bala, tak layak orang ni dapat nikmat, patutnya kena bala orang ni, begitu. Ini hasil daripada rasa iri hati tadi. Dia ada tiga atau empat perkara yang berkait dengan hati, berkait dengan nikmat orang yang dapat. Yang pertama, apabila kita rasa hati kita tu tak puas hati, rasa tak senang dengan orang dapat nikmat, dan kita nak supaya nikmat itu hilang daripada orang itu dan berpindah pada kita, itu dia panggil dengki. Kalau kita tengok orang dapat nikmat, kita iri hati dengan nikmat yang dia dapat, dan kita nak supaya dapat nikmat yang sama tu pada kita, tapi kita tak nak hilang nikmat tu daripada orang, itu makna dia ribtah, maknanya gemar. Itu istilah ulama, dipanggil ribtah, ada dalam hadis Nabi. Nabi kata, la hasada illa fisnatain, jangan sekali-kali kamu berhasad dengki kepada orang, melainkan dua sebab kamu kena hasad dengki. Yang pertama sekali, rajulun a'tahullahu malan, orang yang Allah Ta'ala berikan kepada dia kekayaan. Kemudian dia dengan kekayaan tadi dia dapat nafkah, dia dapat belanja, buat kebaikan. Itu kamu kena dengki benda tu, supaya dapat pada kamu kekayaan yang sama dan dapat kamu buat amal ibadah sebagaimana orang tu buat amal ibadah juga dengan harta dia. Bukan makna kita nakkan kekayaan dia tu hilang, tak. Kalau kekayaan, kita nakkan kekayaan dia tu hilang, itu dia panggil sebagai hasad. Ni kita nak supaya kita ni dapat harta macam dia, banyak, kaya, dan kita pun boleh buat sebagaimana apa yang dia buat juga. Itu dia panggil sebagai ribtah. Gemar dia panggil. Yang keduanya iaitu warajulun a'tahu Allahu ilman. Kita kena ada rasa iri hati dengki juga, iaitu bagi pada orang yang Allah Ta'ala berikan kepadanya ilmu, yang mana dia dapat buat dengan ilmu tadi, dia dapat amal ilmu dia, dan dia dapat mengajar orang lain. Itu kena dengki. Kita kena dengki dengan orang-orang alim, supaya
supaya kita ini Tuhan beri pada kita jadi alim macam dia, dan harapnya kita akan dapat buat amal dan kita ajar kepada orang lain juga. Itu dua perkara yang dipanggil sebagai ghibtah, tapi Nabi sebut sebagai hasad. Yang ketiganya dia panggil sebagai ghirah. Ghirah ni iri hati. Iri hati ni kita nakkan supaya orang yang dapat nikmat tu hilang nikmat dia, tetapi kita tak nak nikmat tu. Kita tak naklah nikmat tu kalau boleh mari pada aku lah. Tak. Kalau yang mari pada aku tu dia panggil hasad dengki. Oh ni dia tak nak pun nikmat tu, tapi dia cukup tak senang hati dengan orang yang dapat nikmat tadi. Kalau boleh tak patut dapat ni, tak patut dapat. Dia panggil sebagai ghirah. Jadi semuanya yang tadi kecuali yang ghibtah itu dosa belaka, melainkan yang ghibtah yang kita kata sebagai gemar tadi yang Nabi suruh. Dan iaitu hasad dan juga ghirah itu haram lagi dosa besar. Haram lagi perasaan tu keluar, perasaan yang tidak baik daripada hati itu haram dan dosa besar. Ini perkara yang kena pada hati ni, dosa hati orang panggil, dosa yang kena pada hati. Bahkan adalah ia hasad tadi satu penyakit yang besar daripada segala penyakit hati. Jadi ini penyakit yang dia panggil penyakit yang kronik ni. Daripada segala penyakit hati yang banyak-banyak ini penyakit kronik. Bahkan ini adalah penyakit bagi ulama. Imam Ghazali sebut bahawasanya hasad ini penyakit bagi qari, ahli qari. Qari ini bukan makna orang yang baca Quran. Tak. Orang pandai baca Quran kita sebut qari sekarang ni. Qari dengan qari'ah. Tapi kalau kitab dulu disebut orang alim itu sebagai al-qari. Imam Ghazali sebut bahkan hasad dengki ini penyakit yang kita kata merebak pada ahli ilmi, orang ilmu, orang yang ada ilmu, al-qari. Dia sama-sama alim, tapi penyakit hal ni tak boleh nak buat, payah nak buat. Jangan main. Orang alim sama alim pun deki juga. Sama dia. Bukan ni penyakit orang tamada, orang biasa saja tak ni. Bahkan ini terkena juga pada orang alim. Banyak mana orang alim yang hasad dengki yang tak boleh nak buat. Ada di dalam kitab Minhaj bagi Imam Ghazali. Dia kata, Imam Ghazali hingga dia kata macam mana? Dia kata, aku kalau orang alim jadi saksi satu-satu pertuduhan, kalau orang alim jadi saksi bagi satu-satu pertuduhan, aku tengok siapa yang dia tuduh, siapa yang kena tuduh. Sekiranya yang kena tuduh itu orang biasa, bukan orang alim, aku akan terima saksi dia. Tapi sekiranya orang alim yang jadi saksi bagi orang yang dituduh tu orang alim juga, tak terima saksi dia. Ini orang panggil bahana, orang panggil kecelaan yang kena bagi orang alim. Sifat hati inilah, ia tak kira orang alim ke ataupun orang jahil ke tentang berkait dengan sifat hati ini. Selagi hatinya kotor, akan timbul sifat-sifat kotor tu.
Dia bukannya dengan sebab orang tu ada ilmu jadi hilang sifat-sifat apa mazmumah dalam hati dia. Tak. Bukan dengan sebab ilmu seorang itu hilang sifat mazmumah dia. Bahkan hilang sifat mazmumah itu dengan amal. Dengan amal. Kena buat amal baru hilang mazmumah. Kalau orang tu hanya tahu semata-mata, tidak ada jaminan bagi dia hilang ataupun tak ada baginya sifat mazmumah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita ni kata, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Nabi kata, dia hadis ni ada sikit lagi. Dia kata, iyyakum wal hasada. Jaga-jaga olehmu daripada sifat dengki. Nabi kata, fa innal hasada ya'kulul hasanati, maka sungguhnya hasad itu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Artinya dengki, hasad dengki itu memakan ia akan segala amal kebaikan seperti memakan oleh api akan kayu api, kayu yang kering tu. Al-hatab tu maknanya kayu yang kita buat untuk nak peringat api, kayu kering. Orang dulu masa tak ada apa, tak ada dapur gasnya ataupun dia masaknya guna kayu api. Jadi dia potong boleh panjang ni. Ini dia panggil al-hatab. Jadi nanti cepat banget lah kalau letak di api, bakar tu. Jadi begitulah sifat bagi orang yang hasad. Habis semua amalan yang dia buat dengan sebab dia dengki tu. Habis tu bagaimana tu? Habis. Amalan dia akan pindah, pahala kebajikan dia tu akan pindah pergi kepada orang yang dia hasad tadi. Itu amalan dia buat. Penatlah. Kita dah buat sehari-hari, kita dah baca Quran lagi, kita dah sembahyang tahajud lagi, kita dah sembahyang sunat lagi. Tiba-tiba petang kita dah mengopak orang. Habis semua. Baca Quran kita ingat molek dah. Kita dah baca Quran pagi-pagi. Sampai tempat orang mengopak, aku tak mengopak, dengar saja. Sama saja mengopak dengan tupai dengar. Nabi kata bersyarikat kedua-duanya. Orang yang dengar dengan orang yang mengopak. Bukan aku mengopak, orang lain mengopak. Tapi kalau tak ada mu, dia nak mengopak ke tidak? Kalau tak ada mu, maknanya orang ni tak akan mengopak. Jadi mu pun samalah syarikat. Jadi amalan kita rugi, penat lelah kita buat pagi-pagi tu. Sampai petang kita bagi ke orang, rugi gitu. Ini berlaku pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, dia cerita dia pada masa pemerintahan dia, kita tahu sendiri lah tentang pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin ni. Pada zaman Sayyidina Ali, ramai orang tak puas hati dengan dia. Orang ramai tengok banyak berlaku benda-benda rosak di zaman Sayyidina Ali. Hingga orang tanya dia, wahai Ali, dia kata, sebab apa zaman kamu ini berlaku banyak kerosakan? Tidak macam zaman Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Zaman kamu ini banyak rosak. Bahkan zaman Sayyidina Osman pun tidak banyak rosak macam kamu. Sebab apa zaman kamu ini banyak kerosakan berlaku? Sayyidina Ali kata, orang yang ada dididik pada zaman yang ada pernah dididik oleh Rasulullah SAW, mereka itu ada pada masa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar
Tapi aku boleh orang zaman aku ni orang macam kamu. Itu banyak berlaku rosak. Jadi apabila banyak berlaku kerosakan, orang dia mengumpat Sayyidina Ali. Orang dia mengumpat. Satu hari Sayyidina Ali dia dengar masa dia lalu petang tu, dia lalu satu orang dia berkumpul, orang dia pakat mengumpat. Mereka ni tak sedar Sayyidina Ali lalu belakang. Lalu apabila dia sampai ke rumah, dia minta kepada isteri dia supaya sediakan satu talam kurma. Jadi apabila dia isteri dia sediakan kurma tu, dia minta supaya budak dia pergi hantar ke tempat orang yang mengumpat dia tadi. Esokannya dia lalu tempat yang sama, orang tu masih lagi kumpul duk mengumpat dia lagi. Dia balik ke rumah, ambil lagi satu talam, pergi hantar ke tempat orang mengumpat dia. Bila orang tahu yang dia yang hantar, Sayyidina Ali yang hantar, ni orang tak mengumpat dengan dia. Okey, kita nak mengumpat lagi pada orang bagi makan pada kita. Apabila Sayyidina Ali lalu, orang tu dia dah dengar orang tu tak mengumpat dah dia, orang ramai tak mengumpat dia. Dia berhenti lah, tak hantar lagi makannya. Orang tanya dia, pelik sungguh kamu, dia kata. Macam mana pada masa kami mengumpat kamu hantar makanan? Apabila kami berhenti mengumpat, kamu tak hantar pula makanan. Sepatutnya pada masa kami berhenti mengumpat tu, kamu lagi kena hantar makanan lah. Dia kata tidak begitu, dia kata. Dia kata, masa kamu mengumpat pada aku, Allah Ta'ala berikan pahala kamu pada aku terima kasih pada kamu, aku hantar makanan. Apabila kamu tak mengumpat aku, tak adalah pahala datang pada aku. Jadi nak buat apa lagi aku nak bagi makanan pada kamu, dia kata. Itu antara kelebihan orang yang kena upah. Bukan kelebihan lah. Maknanya setengah daripada Tuhan bayar. Orang yang kena upah ni Tuhan bayar dengan amalan-amalan orang yang mengupah tadi. Dapat dia pahalanya, pahala orang yang mengupah dia ni. Dikehendaki dengan memakan di sini membinasakan. Maksud bagi hadis, innal hasada ya'kulul hasanati, sungguhnya hasad itu memakan kebajikan-kebajikan, pahala-pahala. Memakan di sini maknanya membinasakan pahala-pahala orang yang mengumpat tadi. Seolah-olah macam kamu lihat kayu itu, api memakan kayu, maknanya membinasakan kayu. Dan sabda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, la tahasadu wa la taqata'u wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Nabi pesan, artinya jangan dengki setengah kamu akan setengah. Jangan saling dengki, ni dengki yang ni, ni dengki yang ni dengki yang ni. Jangan. Orang Islam tak boleh dengki. Dan jangan memutuskan rahim setengah kamu akan setengah. Kita ada adik-beradik kena jaga. Kena tanya khabar adik-beradik kita ni. Kalau orang yang ramai adik-beradik lah. Saling tanya, macam mana kamu, kehidupan kamu ni macam mana. Kalau tengok adik-beradik kita susah, hulur dah RM1, RM2. Itu cara dia begitu. Itu untuk nak supaya rahim tu, hubungan rahim, silaturahim tu kukuh. Jangan kamu putuskan rahim dengan sebab sikit saja benda hingga sanggup putus rahim. Tak tegur adik-beradik, tak tegur. Jangan. Sebab Nabi kata la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk syurga orang yang qati', orang yang memutuskan.
Qalu, kata sahabat, wa ma hiya ya Rasulullah. Apa dia ya Rasulullah? Qati' tu memutuskan apa? Nabi kata qati'ur rahim. Orang yang memutuskan hubungan rahim tak akan masuk syurga orang ni. Dan jangan marah. Setengah kamu akan setengah. Marah ni mana berkelahi kan? Orang ni marah ni, orang ni marah ni, tak tegur. Dan jangan kamu membelakangkan setengah kamu akan setengah pada ketika berjumpa. Orang ni paling sebelah ni, orang ni paling sebelah ni, tak tegur siapa lagi. Dengan sebab apa? Berkelahi. Ada satu hadis Nabi kata, la yahillu li muslim an yahjura akahu fawqa salasi layali fayaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Nabi kata, la yahillu li muslim, tidak halal bagi seorang Islam itu, an yahjura akahu, dia tinggalkan bercakap daripada saudara dia dengan sebab dia bergaduh. Fauqa salasi layali, lebih daripada 3 malam, tak boleh. Maknanya kalau nak bergaduh, boleh 2 hari, 3 hari kena baik. Bukan nak suruh bergaduh, maknanya dibenarkan lagi, tak ada lagi nak tulis apa kejahatan tu, nanti dulu. Walaupun perbuatan bergaduh tu tak molek, walaupun satu saat sekalipun dia nak molek, tapi Nabi kata bukan orang Islam yang sempurna sekiranya seorang itu dia tinggalkan daripada bercakap dengan saudara dia lebih daripada 3 hari. Ini dengan sebab bergaduh lah, bukan dengan sebab lain. Fayaltaqiyani, apabila kedua-dua orang itu berjumpa, fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha, seorang paling sebelah ni, seorang paling sebelah ni, bagi punggung. Wa yatadabaruna tadi, wala tadabaru, jangan membelakang kamu setengah orang ni belakang pula yang lain. Wa khairahuma, sebaik-baik antara dua orang yang bergaduh tadi, alladhi yabda'u bis salam, orang yang mula-mula sekali beri salam. Maknanya orang yang mula-mula nak baik, orang itulah orang yang lebih baik. Tapi syarat dia jangan lebih daripada 3 hari. Ini Islam dia ajar supaya kita sama kita ini ada hubungan ukhuwah. Ukhuwah, persaudaraan. Sebab Tuhan sendiri kata, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang Islam itu, antara orang Islam dengan orang Islam itu saudara, sama-sama saudara sahaja, seolah-olah macam adik-beradik. Tak boleh nak kutuh. Lebih-lebih lagi dengan jiran. Oh, itu lagi lah. Dengan jiran. Sebab jiran ada bagi kita hak. Dia pun ada hak atas kita, kita ada hak atas dia. Jiran. Nabi kata, aku ingat Jibril selalu datang berjumpa dengan aku, nasihat aku berkenaan dengan jiran, supaya buat baik dengan jiran. Sehingga aku ingat jiran itu akan menerima pusaka daripada aku. Orang yang menjadi waris untuk terima pusaka. Apatah lagi kita dengan adik-beradik kita, lagilah orang tu memang yang terima pusaka. Dan hendaklah ada kamu bersaudara, hai sekalian hamba Allah Ta'ala, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah oleh kamu semua hamba Allah Ta'ala yang bersaudara. Itu maksud dia. Hendaklah kamu ini jadi antara hamba-hamba Allah Ta'ala yang sama-sama saudara, sama-sama kita. Walaupun kita ni tak ada saudara dari segi keturunan nasab darah, ataupun saudara dari segi rahim,
saudara dari segi agama tu, itu lebih kuat lagi daripada saudara yang mengikut bagi keturunan nasab. Lebih kuat lagi saudara seagama ini. Dan sabda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, dia pesan kepada kita ni berkait dengan tak boleh sekali-kali kita nak hasad. Tak boleh ada perasaan hasad dengki pada kita dalam hati kita, tak boleh. Nabi kata, dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasad wal baghdha'u. Al-hadis artinya, berjalan kepada kamu penyakit segala umat yang dahulu daripada kamu. Telah merayap sikit. Dabba tu maknanya seolah-olah binatang yang merayap. Merayap ni dia bergerak sikit saja, sikit. Macam anak-anak dia buat busuk dia tu. Sikit je, mula-mula sikit, bawa tanah sikit. Lama-lama jadi satu busuk besar. Begitulah juga penyakit. Dia kata telah merayap, dia kata. Nabi kata telah berjalan kepada kamu penyakit segala umat yang dahulu daripada kamu. Mana penyakit tu? Penyakit dengki dan sangat benci. Al-baghdha tu maknanya marah. Baghdha, rasa benci pada orang Islam lain, ataupun rasa marah kepada Islam lain. Dikehendaki dengan berjalan di sini mendarat dan berjangkit. Berjangkit sikit. Penyakit. Itu nak sangat bersih hati tu. Apabila hati kita bersih, takkan ada kita rasa untuk nak dengki pada orang. Orang dapat nikmat kita, alhamdulillah. Moga-moga Allah Ta'ala kekalkan nikmat dia, dan Allah Ta'ala beri, limpahkan lagi nikmat. Bahkan kita doa, kita tengok apa orang Islam lain dapat nikmat, kita doakan supaya mereka itu bertambah nikmat. Itu orang yang hatinya molek. Ini tak boleh nampak sikit. Anak jiran dapat putusan periksa pun dengki. Dapat putusan periksa yang molek pun dengki. Tak apa-apa. Benda yang sekarang ini penyakit ni dia panggil penyakit sikit. Penyakit yang terkena bagi umat Nabi. Dan bermula sebab bagi dengki itu. Sebab jatuh seorang itu dalam hati dia dengki itu, ada kalanya dengan sebab takabur. Dia rasa dia lebih besar daripada orang lain. Hingga apabila orang lain dapat nikmat, dapat pakat, dapat apa, dengki dia. Dia takut orang lebih pada dia kan. Rasa dengki. Takabur. Takabur ni dengan sebab dia rasa dia tinggi pada orang. Itu tak boleh tu. Sebab berlaku dengki itu. Dan ada kalanya berseteru dengan sebab kita tu bergaduh dengan dia, bermusuh dengan dia. Apabila kita bermusuh dengan seorang itu, jadi apa-apa yang dia dapat daripada nikmat, kita tak suka lah. Sebab dia musuh kita. Ini sebab, setengah daripada sebab jatuh ataupun berlakunya dengki pada seorang itu. Dengan sebab kita dengan dia bermusuh. Dan ada kalanya keji nafsu tu, sebab kotor nafsu itu sendiri, tak bermusuh pun. Bukan rasa macam
Tapi dengan sebab hati dia kotor, rasa degil. Kena berhenti lagi tadi. Kerana kikir ya dengan nikmat Allah Ta'ala atas hambanya. Kikir, kerana kedekut dia dengan nikmat Allah Ta'ala atas hamba. Dia tengok Tuhan ni, dia bagi semua. Kita ni pula rasa sakit hati. Sebab apa? Kikir ke mana kedekut, rasa kedekut. Dengan ketiadaan tujuan yang baik dan tiada haram oleh ghibtah. Kat situ je lah. Dan tiada haram oleh ghibtah. Ghibtah tu macam yang kita kata tadi, kita nakkan kebaikan sebagaimana orang tu dapat juga. Bukan kita nakkan supaya hilang nikmat orang tu yang dapat tu, tak. Kita nak supaya dia tu kekal, nikmat dia dapat kekal. Dan aku pun nak dapat nikmat macam dia juga. Semoga aku dapat buat kebaikan sebagaimana yang mereka itu dapat buat. Itu makna ghibtah. Dan tiada haram oleh ghibtah. Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Ada soalan kah? Tak ada. Selagi tak keluar dengan tindakan kita itu baik lagi, tak apa lagi. Tetapi kalau dah keluar, dia akan, bila orang itu dengki, bimbangnya, takutnya dia keluarkan dengan tindakan. Itu bahaya. Itu dah rosak besar dah. Tapi hingga walaupun tak keluar sekalipun, itu nak sebutnya bahawa hati dia tu rosak dah, jahat dah. Bukan pergi ambil kayu pukul kan, tak ni. Ini hati saja. Tapi apabila dengki sangat, rela bakar kebun kan, rela bakar kata orang baru beli. Itu bimbang, takut keluar melalui hati ni, rosak dia keluar melalui tindakan. Itu bahaya. Ringkat kedua dia panggil. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dan syaitan dan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal ulama syakirin wa salihin wa salihin. Allahumma inna nas'aluka tahtil afiyatika wa sabran ala bariyatika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa li ahlina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa sallallahu wa sallam. Alhamdulillah. Qabbalallahu